Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa hdina bi hidayatil 'arifin. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli 'asirin 'alayka yasir. Allahumma rabbi tammim bi khair, amma ba'. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat sama-sama berjumpa dalam siri kuliah subuh yang dipancarkan secara langsung daripada page Masjid Kota Damansara. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Saya pada pagi ini menggantikan Al-Fadil Ustaz Abdul Fattah yang tidak dapat untuk bersiaran langsung bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan kerana keuzuran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita mendoakan agar Ustaz Abdul Fattah diberikan kesihatan dan kesembuhan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memulakan kuliah subuh kita pada pagi ini, terlebih dahulu saya memohon kepada semua agar dapat kita kongsikan siaran langsung ini, live ini di wall masing-masing, di Facebook masing-masing. Mudah-mudahan kita juga akan mendapat ganjaran sebagai salah satu jalan untuk perkongsian kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khair fahuwa kafa'ili. Barang siapa yang menunjukkan ke atas satu kebaikan, ia seumpama orang yang melakukannya. Ad-dalu ala khair kafa'ili, kata Nabi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan seumpama orang yang melakukannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada pagi ini kita tidak melakukan ataupun kita tidak membuat pengajian seperti mana jadual saya. Jadi pagi ini insya-Allah saya akan berkongsi dengan satu tazkirah. Mudah-mudahan peringatan-peringatan yang akan kita kongsikan pada pagi ini dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada diri kita dalam kita nak berbakti pada Allah Subhanahu wa taala, dalam usaha kita untuk kita menjadi insan yang baik, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memetik satu kata-kata daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, man jama'a sitta khisalin lam yada' lil jannati matlaba wala 'anil nari mahraba. Man 'arafa Allah fa'atah وعرف الشيطان فعصاه وعرف الحق فأتبعه وعرف الباطل فاتقاه وعرف الدنيا فرفضها وعرف الآخرة فطلبها. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, barang siapa menghimpunkan, menjama'a, barang siapa menghimpunkan sitta khisalin, 6 perkara, 6 sifat, 6 perbuatan ini di dalam dirinya, lam yada' lil jannati matlabah, maka syurga itu bukan lagi satu benda yang perlu untuk dia risaukan, dia bimbangkan. Wala 'anil nari mahraba, dan neraka itu bukan lagi tempat untuk dia takuti. Maknanya syurga pasti untuk dia masuk, neraka pasti untuk dia tidak menjadi ahlinya. Inilah yang disebutkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. 6 perkara ni kalau kita boleh himpunkan di dalam diri kita,
di dalam perbuatan diri kita, dalam sifat kita, perilaku kita, kita tanamkan sama ada sifat dalam diri, dalam jiwa, dalam hati ataupun dalam perbuatan kita, daripada percakapan kita, pemikiran kita, perbuatan kita, nescaya syurga bukan lagi satu benda yang mustahil untuk kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apakah yang dimaksudkan ataupun yang hendak dinyatakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah? Yang pertamanya ialah kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, man arafa Allah fa'a'tah. Orang yang tahu Allah, yang kenal Allah Subhanahu wa taala, yang cuba untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala, kemudian apabila dia kenal Allah Subhanahu wa taala, fa'a'tah, orang tersebut taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang pertama tuan-tuan dan puan-puan. Kita ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah kita nak kenal Allah? Bagaimanakah kita ni nak mengetahui ataupun nak mendekati Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan dan puan-puan, fitrah manusia ni tuan-tuan, sememangnya kita ni ada dalam diri kita, setiap diri manusia ni dia akan ada perasaan ataupun ada ditanam dalam diri kita ni adanya Tuhan, adanya pencipta. Kita ni, setiap manusia ni tuan-tuan, ya, sama ada dia Islam ataupun tidak Islam, dia akan ada satu perasaan, satu fitrah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita ni, bahawa di sana ada satu pencipta. Kita sebagai orang Islam, kita kenal ataupun kita tahu bahawa yang menciptakan kita itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Yang ni, orang bukan Islam, dia tahu bahawa di sana ada Tuhan dia, yang dia panggil Tuhan. Tak kira lah macam mana bentuk pun, yang tu yang dia panggil Tuhan. Orang etis sebagai contoh, orang etis yang kita kata orang yang tidak beragama, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, dalam diri mereka, setiap daripada kita manusia ni, dalam diri mereka khususnya yang tidak beragama tersebut, mereka sebenarnya percaya bahawa di sana ada satu kuasa, satu kuasa yang menguasai pergerakan alam, perpindahan siang dan malam, kematian, hidup dan mati manusia ni. Dia akan ada satu perasaan, satu fitrah dalam diri dia bahawa di sana adanya Tuhan, adanya satu kuasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, yang kata Tuhan itu, kita sebagai orang Islam, yang kita percaya, yang kita yakin bahawa ia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai orang Islam, kita percaya bahawa di sana yang menjadikan kita, yang mematikan kita, yang menjadikan alam ini ialah Allah Subhanahu wa taala. Cuma tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persoalannya tuan-tuan, kita sebagai orang Islam ni, bagaimana cara untuk kita kenal Allah? Secara ringkasnya, bagaimana kita nak kenal Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita orang kata nak belajar sifat 20, ilmu kalam, nak belajar sifat Allah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu al-hawadis, qiyamuhu bi nafsi. Yang tu tak sempat dah ustaz, kadang-kadang mengaji tak berapa nak faham. Ya, nak belajar benda tu payah kita ni. Jadi bagaimana kita ni, adakah hanya memadai untuk kita, okey, kita kata Allah Taala wujud, Allah Taala itu ada. Jadi apakah dalil yang menunjukkan bahawa Allah Taala ada? Maka kita sebagai orang Islam, kita kena tahu bahawa di sana ada dalil yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sekadar kita ni tuan-tuan ikut orang, ya, kita hari ni banyakkan kita ikut dalam ibadah, kita ikut tuan-tuan dan puan-puan. Contohnya dalam bab semayang, saya selalu sebut contohnya dalam bab semayang. Kenapa hari ni kalau kita lihat dalam bab semayang, orang solat tu bermacam-macam cara. Ada yang takbir macam ni, ada yang takbir macam ni, ada yang cara berdirinya macam ni, ada yang cara sujudnya macam ni, ada yang cara rukuknya macam ni. Kalau orang lelaki ni tuan-tuan dan puan-puan, mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok orang lelaki, bagaimana cara dia rukuk. Setengah orang dia rukuk, dia letak tangan dia betis. Setengah orang dia letakkan
Tangan dia waktu dia rukuk, dia letak di kepala lutut, tapi dia bengkokkan siku dia. Sebab apa jadi bermacam-macam cara tersebut? Sebab kita ni tuan-tuan, kita buat ibadah bukan dengan cara kita belajar, tapi kita taklid. Taklid dengan cara yang tidak betul pula. Taklid dengan cara yang tidak betul. Tengok pada orang, tengok kepada orang yang kita kenal. Sebagai contoh, kita takbir hari ni, macam-macam cara kita bertakbir. Kan? Kita angkat takbir tangan tu, Allahu Akbar. Macam-macam cara kita takbir. Sebab apa boleh jadi perkara yang demikian? Sebab kita biasanya tuan-tuan, dalam bab ibadah kita taklid. Orang ni mungkin dia tengok ayah dia macam ni, dia tengok mak dia macam ni, dia tengok kawan dia macam ni, dia tengok guru dia macam ni, dia tengok tu imam kampung dia buat macam ni, dia tengok, dia ukur macam mana yang sesuai dengan dia. Tapi dia tidak melihat kepada sumber yang sebenar. Bagaimana dalam mazhab Syafi'i, yang kita bermazhab Syafi'i ni, bagaimanakah cara takbir yang betul? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab tu kalau kita lihat dalam bab ibadah, kita bertaklid, kita mengikut, sehingga kan semayang kita ni macam adat semata-mata, ikut adat, ikut cara orang buat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam bab ibadah, okey, kemungkinan tidak menjadi satu bebanan yang besar. Tetapi dalam bab taklid, dalam bab ibadah, okey. Tetapi di dalam masalah akidah, kita tak boleh bertaklid. Sebab apa kamu Islam? Sebab ayah saya Islam. Sebab mak saya Islam. Sebab apa kamu sembah Allah? Sebab saya tengok guru saya sembah Allah. Saya tengok kawan saya sembah Allah. Tak boleh tuan-tuan dan puan-puan. Dalam bab akidah, kita tidak boleh bertaklid. Ya, kita tak boleh bertaklid. Kita mesti dengan dasar keyakinan, dan kita kena tahu apakah dalil yang menunjukkan bahawa Allah Ta'ala itu ialah Tuhan kita. Allah Ta'ala itu wujud. Apakah dalilnya? Kita kena tahu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalil yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu banyak disebutkan. Bagaimana untuk kita carinya? Di antaranya ialah dengan melihat diri kita. Melihat kepada ciptaan-ciptaan Allah, melihat kepada alam kejadian yang Allah Ta'ala jadikan kita ni, siang dan malam, hidup dan mati. Ini semua merupakan tanda bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wujud. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ghashiyah, Allah Ta'ala sebut, persoalkan, tanya kepada kita, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tanya kepada kita, tidakkah kamu melihat kepada unta? Bagaimanakah unta tersebut dijadikan? Kaifa khuliqat. Kita melihat seekor unta tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Hebat binatang ni, sehingga digelarkan sebagai Safinatul Sahra, kapal padang pasir digelar. Safinatul Sahra. Seekor unta yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Binatang yang Allah Taala jadikan sesuai dengan kehidupan dia di tempat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata lagi dalam Al-Quran, wa ilas samai kaifa rufi'at, lihatlah kamu kepada langit. Tengok kepada langit, kaifa rufi'at, bagaimanakah dia diangkat. Langit tersebut yang Allah Ta'ala jadikan di atas kita, tak pernah jatuh tuan-tuan dan puan-puan. Jadi inilah di antara tanda kewujudan Allah Subhanahu wa taala, yang mana tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang Islam wajib untuk kita tahu. Jangan hanya akidah kita ni kita hanya mengikut orang. Tengok kawan kita ni sembahyang, kita tengok Allah, tengok orang kawan kita ni kata Allah Ta'ala itu Tuhan kita, kita pun kata Allah Ta'ala itu Tuhan kita. Tapi dari sudut dalil, dari sudut keyakinan kita, bagaimana kita nak percaya bahawa Allah Ta'ala itu wujud, jalannya macam mana, kita tidak tahu. Maka tuan-tuan dan puan-puan, bermula pada hari ini, saya mohon kepada semua untuk kita perbaiki akidah kita, ikatan kita, keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, agar jangan hanya keimanan kita itu disandarkan hanya disebabkan kita ikut orang, tapi biarlah akidah yang kita imani, yang kita percaya tersebut, yang kita yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan kita, berdasarkan daripada sumber yang Allah Taala jadikan kepada kita di alam ini untuk kita kenal Allah. Di antara jalan tersebut ialah melalui pandangan, melalui pemikiran akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita,
melalui panca indera telinga, pendengaran yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang Allah Taala berikan untuk kita menerima input daripada luar, mata, telinga dan akal ini, mudah-mudahan kita gunakan dengan cara yang betul. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana sekiranya kita tidak menggunakan dengan cara yang betul, Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, ulaika kal an'ami bal hum adall. Orang yang tidak menggunakan telinga, tidak menggunakan akal, tidak menggunakan mata untuk melihat dengan cara yang betul, dengan cara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, mereka itu umpama binatang. Kal an'am, bukan hanya binatang yang biasa, tetapi binatang ternak yang tentunya tuan-tuan dan puan-puan, binatang ternak ni kalau kita bela dia tuan-tuan, kita tak bagi makan, mati. Berbeza dengan binatang buas. Binatang buas ni dia boleh hidup dengan cara dia sendiri, bagaimana tempat dia nak tinggal dan sebagainya. Jadi itu binatang buruan ataupun binatang yang liar. Adapun binatang ternak ni tuan-tuan dan puan-puan, kita tak bagi makan, kita tak bagi minum, tak sediakan tempat tinggal yang baik, dia akan mati tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita jadi seperti mana binatang ternak yang tidak menggunakan akal, yang tidak menggunakan telinga, yang tidak menggunakan mata untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita kenal Allah, ya, bila kita kenal Allah Subhanahu wa taala, kita kenal Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang menjadikan kita kenal Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang memberikan kita rezeki, kita kenal Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang mematikan dan menghidupkan kita kenal Allah Subhanahu wa taala yang berikan segala-galanya kepada kita kenal Tuhan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang akan membalas segala amal kebajikan dan keburukan yang kita lakukan di dunia ini tuan-tuan dan puan-puan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, adakah di saat itu kita berani untuk melakukan maksiat pada Allah? Ini rahsia dia tuan-tuan. Ini rahsia dia. Sebab apa tuan-tuan? Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengaitkan, sekiranya orang tersebut kenal Allah, dia kenal Allah Subhanahu wa taala, adakah orang tersebut nak melakukan maksiat pada Allah? Tentunya tidak. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Dia sudah benar-benar kenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi oleh kerana kita ni tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita ni sembah Allah sebab kita ikut orang, kita sembah Allah sebab kita ikut kawan, kita sembah Allah Subhanahu wa taala sebab apa? Sebab kita tengok mak dan ayah kita sembah, maka tuan-tuan kita sembah. Jadi oleh kerana itu kita ni tak mantap tuan-tuan, tak kukuh, tak confident kita tuan-tuan. Dia sebagai satu analogi saya nak bawa kepada tuan-tuan dan puan-puan, ya. Macam orang, ya, dia tahu benda tu, satu makanan itu memberi khasiat dan manfaat kepada diri dia. Bagaimana tengok dia makan tuan-tuan dan puan-puan, berbanding dengan orang yang tidak tahu khasiat, ya, yang tidak tahu khasiat. Dia makan tapi sebab apa? Sebab orang jamu, sebab orang tengok orang lain makan, dia pun makan. Berbanding dengan orang yang tahu bahawa di sana ada khasiat, bagaimana nikmat tersebut. Cuba tuan-tuan tanya diri kita masing-masing. Tanya diri masing-masing. Kita tahu bahawa okey, benda ni tuan-tuan, kita tahu bahawa benda ni ialah benda yang berkhasiat. Kita makan. Dengan cara macam mana kita makan? Kita makan tersebut dengan cara kita menikmati kesedapan dia, kalau dia sedaplah, kan? Kita menikmati kesedapan dia dan juga kita memahami bahawa di sana ada khasiat. Sebagai contoh tuan-tuan, setengah orang dia tak suka sayur, kan, dia tak suka sayur-sayuran ni, dia tak suka. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, dia makan juga. Sebab apa dia makan? Sebab dia tahu bahawa di sana ada khasiat. Dia makan. Akhirnya benda tersebut tuan-tuan, makanan tersebut menjadi sebati dalam diri dia. Sebab apa dia boleh buat? Sebab dia tahu di sana ada khasiat. Ubat sebagai contoh, kan, ubat yang kita nak makan pahit, tapi sebab apa kita makan? Sebab kita tahu di sana dalam ubat tersebut ada penyembuh untuk diri kita, maka kita makan juga. Maka begitulah sebagai gambaran kepada kita bahawa tuan-tuan dan puan-puan, kita sembah Allah dalam keadaan kita kenal Allah dan dalam keadaan kita tak kenal Allah. Beza tak tuan-tuan? Tentulah berbeza. Orang yang beribadah dalam keadaan dia kenal Allah, dalam keadaan dia tahu bahawa Allah Ta'ala lah yang menjadikan dia kenal Allah dengan dalil dan sebagainya, maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ketika itu, di saat itu, dia akan mendapat sedikit sebanyak
kemanisan dalam dia melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, saya sebutkan di sini bahawa bila mana seseorang tersebut kenal Allah Subhanahu wa taala, maka tentulah orang tersebut akan bertambah ibadahnya pada Allah. Akan bertambah ibadah, kemanisan dia dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah tuan-tuan dan puan-puan. Ya, saya kalau cerita dalam bab ni saya akan bawa kisah ni tuan-tuan. Apa kisahnya? Kisah seorang tabi'in yang cukup hebat. Namanya Ar-Rabi' bin Khusaim. Ar-Rabi' bin Khusaim. Ar-Rabi' bin Khusaim ini tuan-tuan dan puan-puan merupakan anak murid kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud cukup puji Ar-Rabi' bin Khusaim ni. Dia ni daripada kecil lagi tuan-tuan dan puan-puan. Dia ni daripada kecil lagi memang ahli ibadah. Sehingga kan di satu malam dia ni tuan-tuan dan puan-puan dia menangis. Dia menangis kecil, waktu dia kecil. Kan? Dia menangis. Waktu kanak-kanak lagi dia menangis tuan-tuan dan puan-puan. Menangis teresak-esak sehingga kan ibunya tanya. Mak kepada Ar-Rabi' ni tanya, "Wahai Ar-Rabi', kenapa kamu menangis? Kenapa kamu menangis?" Kata Ar-Rabi', ibu dia tanya lagi, "Adakah ada seseorang yang telah kamu bunuh?" Tanya ibu Ar-Rabi'. Maka Ar-Rabi' kata, "Ya benar ibu, aku telah bunuh." "Siapakah yang kamu bunuh tersebut?" Tanya ibu dia lagi. Kan, "Wahai Ar-Rabi', siapa yang kamu bunuh tersebut?" Kata Ar-Rabi', "Sesungguhnya aku telah membunuh diriku dengan maksiat." Jadi tuan-tuan dan puan, ini ciri Ar-Rabi' bin Khusaim tuan-tuan. Sehingga kan Abdullah bin Mas'ud menyatakan dalam satu kata-kata yang memuji Ar-Rabi' bin Khusaim ni, dia kata, "Law ra'aka Rasulullah la ahabbak." Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat melihat kamu, kalaulah Rasulullah dapat melihat kamu, nescaya Nabi Rasulullah akan menyintai kamu. Rasulullah akan menyintai Ar-Rabi' bin Khusaim, menunjukkan bahawa tingginya gambaran dan kehebatan Ar-Rabi' bin Khusaim. Ar-Rabi' bin Khusaim ni juga tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia ni ada satu di dalam rumah dia tu, dia akan ada, dia korek satu lubang. Dia korek satu lubang. Lubang tersebut tuan-tuan dan puan-puan dia jadikan bila mana hati dia keras. Hati dia keras. Setara mana hati dia keras, wallahu alam. Kita ni tuan-tuan, kita ni terkadang iman kita kuat, terkadang iman kita lemah. Ni sifat manusia. Sebab apa? Iman kita tak sama dengan iman para nabi, kita tak sama dengan iman para malaikat. Kita ni iman sebagai manusia awam ni, kita ni yazid wa yanqus, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Ini iman kita. Maka kemungkinan di saat iman lemah, di saat iman sedang menurun tersebut, Ar-Rabi' bin Khusaim ni tuan-tuan, dia ada satu lubang di dalam rumah dia. Bila iman dia dalam keadaan dia lemah, dia akan duduk dalam lubang tersebut. Dia gambarkan ibarat kata macam dia dah mati. Bila dia mati, dia baca satu ayat daripada firman Allah Subhanahu wa taala, dia baca, "Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak." Dia baca satu ayat yang menakalkan, yang merakamkan satu perkataan ahli neraka, ahli maksiat. Bila dihumbankan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dia baca ayat ni. Ayat yang akan dituturkan oleh ahli neraka, apa dia? Rabbirji'un. Wahai Tuhan, kembalikan aku. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Mudah-mudahan apabila engkau kembalikan aku tersebut, aku harap aku akan melakukan segala amal soleh yang waktu aku hidup dahulu aku tidak lakukan amalan tersebut. Ni Ar-Rabi' bin Khusaim, bila mana dia duduk, dia baring dalam lubang tersebut, dia baca ayat ni, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Wahai Tuhan, kembalikan aku ya Allah, kembalikan aku ke dunia, kembalikan untuk aku hidup ya Allah. Mudah-mudahan bila mana engkau kembalikan aku akan dapat melakukan amal salih yang langsung aku tidak lakukan sewaktu aku hidup dahulu. Maka dia pun terjaga, dia pun bangun tuan-tuan. Wahai Ar-Rabi', sekarang engkau sudah dikembalikan, maka lakukan amal ibadah, amal kebajikan yang telah kamu
hendak lakukan tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini Ar-Rabi' bin Husaim, seorang peribadi yang hebat. Kita kata dia hebat dah tuan-tuan. Sebenarnya di zaman dia ada seorang lagi yang hebat. Di zaman dia, namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Ar-Rabi' bin Husaim ni tuan-tuan, pernah satu ketika dia nak bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Selepas sembahyang subuh, Uwais Al-Qarni, seperti mana kisah yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar, kita pernah tahu tuan-tuan, Uwais Al-Qarni ni seorang tabi'in. Dia ni hidup zaman Nabi tapi tak sempat untuk bertemu dengan Nabi SAW. Dia hidup zaman Nabi tuan-tuan dan puan-puan, tapi oleh kerana dia jaga ibu dia, maka dia tak sempat untuk melihat Nabi SAW, hendak bertemu dengan Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Ar-Rabi' bin Husaim ni pada satu hari dia teringin untuk bertemu dan berjumpa dengan Uwais Al-Qarni. Teringin sangat dia jumpa Uwais Al-Qarni. Jadi selepas sembahyang subuh kan, dia nampak dah Uwais Al-Qarni duduk depan. Jadi dia bila nampak Uwais Al-Qarni selepas sembahyang subuh, dia pun tunggulah di belakang. Tunggu di belakang. Sebab apa? Uwais Al-Qarni tak bangun lagi. Selepas sembahyang subuh tersebut selesai, Uwais Al-Qarni tak bangun lagi. Ar-Rabi' bin Husaim ni tunggu di belakang. Kita dah kenal dah Ar-Rabi' bin Husaim ni satu peribadi yang hebat, satu peribadi yang dipuji oleh sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud bukan calang-calang orang yang hebat tuan-tuan di kalangan para sahabat Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Ar-Rabi' ni tunggu Uwais. Selepas sembahyang subuh, tunggu. Barangkali Uwais Al-Qarni akan balik rumah. Tengok selepas sembahyang subuh, tak. Uwais Al-Qarni tetap di tempat dia, melakukan ibadah, baca Quran, sembahyang sunat, berzikir dan terus sampailah masuk waktu zuhur. Bila masuk waktu zuhur, sembahyang zuhur. Lepas sembahyang zuhur, Ar-Rabi' tunggu lagi. Uwais Al-Qarni tetap tak bangun. Duduk di situ beribadah pada Allah Subhanahu wa taala terus sampailah masuk waktu asar. Bila masuk waktu asar kan, sembahyang asar. Selepas sembahyang asar, dia ingat ke Uwais ni akan bangun. Ar-Rabi' tunggu lagi. Tunggu, tengok Uwais terus melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala sampailah masuk waktu maghrib. Bila masuk waktu maghrib tuan-tuan, sembahyang maghrib, Ar-Rabi' kata boleh jadi selepas sembahyang maghrib ni Uwais akan balik untuk iftar, untuk berbuka puasa. Tapi tak tuan-tuan, Uwais tetap melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala sampailah masuk waktu Isya. Bila masuk waktu Isya tuan-tuan kan, sekali lagi Ar-Rabi' sangka boleh jadi lepas Isya ni dia baliklah kot. Dah sehari daripada subuh sampai Isya duduk di masjid je. Kan tak keluar-keluar je. Jadi boleh jadi balik. Tengok tuan-tuan, Uwais Al-Qarni tetap berada di tempat dia tuan-tuan. Tetap berada di tempat dia melakukan ibadah tersebut. Tak bangun-bangun. Terus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sampailah masuk waktu subuh, waktu fajar. Beribadah terus pada Allah Subhanahu wa taala. Ini Uwais Al-Qarni tuan-tuan, yang kita kadang-kadang bubuh nama anak kita, cucu kita mengharapkan supaya mereka ini jadi seperti mana Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni terus beribadah selepas Isya tersebut sampailah masuknya waktu subuh. Sembahyang subuh. Ar-Rabi' dah tunggu ni. Tunggu di belakang. Dia pun tak balik. Tunggu Uwais Al-Qarni. Bila selepas subuh tuan-tuan, pas sembahyang subuh, Uwais Al-Qarni duduk tuan-tuan. Duduk, tiba-tiba Uwais Al-Qarni terlelap. Bila terlelap kan, tiba-tiba Uwais Al-Qarni selepas itu dia terjaga balik. Bila terjaga balik, Uwais Al-Qarni ucapkan, a'udzubillah, aku berlindung dengan Allah, aku berlindung dengan engkau ya Allah daripada min ainin nawamah, daripada mata yang suka tidur. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat patut dia tidur, tapi bila mana dia terjaga tuan-tuan, dia sebut, ya Allah ya Tuhan, aku berlindung dengan kamu ya Allah daripada mata yang suka tidur, daripada mata yang banyak tidur. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana mendengar perkataan tersebut,
Ar-Rabi' dengar perkataan Uwais Al-Qarni tersebut. Dia kata, yang ni, peribadi ni, orang ni tak boleh untuk kita ganggu. Sebab apa? Kehidupannya hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini peribadi Uwais Al-Qarni, satu peribadi yang kenal Allah, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan diri dia ni tuan-tuan dan puan-puan hanya diletakkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah peribadinya tuan-tuan. Bila mana kita kenal Allah Subhanahu wa taala, kita akan sentiasa melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana kita kenal Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan menjauhi segala larangan dan tegahan Allah. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kita ada dua. Dalam bab kita ni nak beribadah pada Allah, kita ada dua. Satu dipanggil dengan ibadah ketaatan, kita patuh perintah Allah. Satu lagi ibadah yang dipanggil dengan ibadah kita meninggalkan. Tinggal dan juga buat ni tuan-tuan, mana yang lebih utama? Tinggal dan buat. Kita kadang-kadang kita ni fokus kepada buat, tapi kita tak meninggalkan. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam bab kita ni nak menjadi hamba Allah, yang kata ibadah ni, kata ulama, yang afdal di antara dua ni, buat perintah dan meninggalkan larangan, yang utamanya ialah meninggalkan larangan. Bukan kata buat tu tak boleh, tak betul, kita boleh tinggalkan kemudian kita tak buat, dah tak betul. Utama, afdaliyah di antaranya yang kedua ni, satu buat, satu tinggalkan. Buat apa yang disuruh, suruh buat, tinggalkan apa yang disuruh tinggal. Di antara dua ni, mana yang lebih utama? Yang utamanya ialah kita meninggalkan apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita lihat di dalam masyarakat kita hari ini tuan-tuan, mereka lebih tumpu kepada melakukan. Ya, buat. Oh, ya, pergi haji, bagi zakat, bagi sedekah, tapi banyak larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar. Larangan-larangan Allah. Banyak larangan Allah dalam hidup kita ni. Ada larangan-larangan yang kita kena tinggalkan. Rasuah, riba, bab aurat. Tak boleh dedahkan aurat, tak boleh ambil rasuah, tak boleh riba dan sebagainya. Ini larangan-larangan Allah. Jangan hanya kita tumpu kepada sedekah, jangan hanya kita tumpu kepada umrah, jangan hanya kita tumpu kepada ibadah-ibadah yang lain dengan cara kita meninggalkan ataupun kita langgar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum." Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, ma nahaitukum anhu fajtanibu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang aku tegah kamu, ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku tegah kamu, maka hendaklah kamu tinggalkan dia. Tidak ada kompromi. Ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku tegah kamu. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang, ada tak? Ada. Kita sebagai orang Islam, kita dah tahu yang ni agama kita larang, yang ni agama kita larang, yang ni agama kita larang. Ya, cakap menipu, cakap bohong, kan? Sama lah tu. Nipu bohong ni sama aja. Apa lagi? Mengadu domba, maki orang, kutuk orang, kan? Orang kata hari ni troll, menganjing. Ni banyak duk berlaku dalam masyarakat kita hari ni, tuan-tuan. 2-3 hari ni banyak duk troll orang. Terul orang tu, terul orang ni. Tak kira lah dalam bab apa pun tuan-tuan dan puan-puan. Dalam bab sukan pun ada terul, dalam bab politik pun ada terul, dalam bab apa pun tuan-tuan, kita hari ni banyak menganjing. Adakah agama kita bagi? Agama kita tak bagi tuan-tuan. Tapi kenapa kita buat? Sebab ni tuan-tuan, sebab kita tak kenal Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kata Nabi SAW, ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku tegah kamu, fajtanibu, hendaklah kamu hindari benda tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita anggap dosa kecil yang kita lakukan itu mudah, tuan-tuan. Setengah orang dia tertipu dengan dosa ataupun perbuatan-perbuatan kesalahan yang kecil. Sedangkan Nabi SAW, kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, Nabi ni pernah lalu di satu perkuburan. Nabi kata, innahuma la yu'azzaban. Dua ni penghuni kubur ini la yu'azzaban. Sahabat tanya kenapa?
Yang pertama ialah kerana la yastabri'u min baulih. Yang pertama ialah dia tidak tus kencing dia. Nampak tak tuan-tuan? Simple je. Kencing, ya, khususnya orang lelaki, dia tak tus. Macam mana tus? Dia berdehem sebagai contohnya. La yastabri min baulih. Benda simple je tuan-tuan, tapi mendapat azab di dalam kubur. Yang kedua, apa dia? Yamshi bin namimah, yang datang dia mengumpat orang, maki orang, mengadu domba. Ini yang kedua. Jadi tuan-tuan, kesalahan yang kecil tapi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita anggap satu dosa, satu kesalahan yang dilakukan tersebut ialah satu kesalahan yang ringan. Boleh jadi dengan kesalahan tersebut orang tersebut akan mendapat azab yang pertamanya di dalam kubur, wal a'yadu billah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kata Nabi, ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku tegah, apa yang aku larang kamu, maka hendaklah kamu hentikan perbuatan tersebut sama sekali. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku suruh kamu, aku perintahkan untuk kamu lakukan, fa'tu minhu, maka datangkanlah amalan tersebut, perbuatan tersebut, mastata'tum, mengikut kadar yang kamu mampu. Nampak tak? Berbeza di antara dua perintah ini. Satu perintah larang, Nabi kata bab larang sama sekali tidak ada kompromi. Ustaz, saya ni nak menego ustaz, nak buat loan bank, tapi dalam loan tersebut ada riba. Pinjaman tersebut ada riba. Boleh tak saya ambil? Tak boleh. Doa ustaz, kalau kita tak ambil kan nanti orang lain ambil, rugilah kita ekonomi umat Islam. Tak boleh. Apa sahaja alasan dalam bab yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kena tinggalkan. Tapi dalam bab perintah Allah, perintah Nabi SAW, perintah agama kita ni tuan-tuan, Nabi kata fa'tu minhu mastata'tum, datangkanlah perbuatan tersebut, perintah tersebut, amalan tersebut, mastata'tum, mengikut kadar kemampuan kamu. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Adakah sembahyang zuhur 4 rakaat kita boleh buat 2 ataupun 3? Tak, bukan maksudnya macam tu. Maksudnya apa dia tuan-tuan? Dia tengok keadaan diri kita. Macam sembahyang, kita nak sembahyang zuhur 4, tapi kita ni tak mampu berdiri, kita boleh duduk. Tak boleh duduk, kita baring. Itu maksudnya mastata'tum. Kemudian apa lagi? Dalam bab zakat, bukan semua orang yang kena. Mengikut dia ada harta dia ada nisab dia ada haul dia. Itu dari sudut zakat. Dari sudut hajinya pula tuan-tuan dan puan-puan, kena lihat dari sudut kemampuan. Kemampuan dari sudut mana? Banyak dibahaskan. Kalau kita masuk dalam kursus haji ataupun umrah, dia lihat kepada kemampuan tersebut. Kemampuan dari sudut harta benda, kemampuan dari sudut perjalanan, kemampuan dari sudut keamanan. Ini semua diambil kira dalam bab kemampuan tuan-tuan dan puan-puan. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu dalam bab perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jadi dalam bab perintah suruh dan perintah untuk tinggal ini, yang afdalnya kata ulama ialah perintah meninggalkan. Jangan kita ni tuan-tuan dan puan-puan, kita nak buat ibadah, kan setengah orang dia kata aku ni buat dah, bagi sedekah, bagi sumbangan, infak pada buat masjid dan sebagainya, buat sekolah. Takkanlah kamu tak melihat, tidak nampak infak aku tersebut, yang kamu nampak kesalahan aku. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita tertipu dengan perkataan yang macam ni, dengan tipu daya yang macam ni. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Boleh jadi kita ni memang Allah Ta'ala kira dari sudut ibadah kita, tapi bagaimana dengan dosa-dosa yang kita lakukan? Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, di akhirat nanti, kata Nabi SAW, ada orang yang datang akhirat nanti dalam keadaan muflis. Siapakah yang digelar sebagai muflis tersebut? Al-muflisu fina man ya'ti bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha fayata hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Kata Nabi SAW, orang muflis di kalangan umat aku itu ialah apabila dia datang pada hari kiamat dengan sembahyangnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan hajinya, dengan infaknya, dengan segala amal ibadah yang dia lakukan. Tapi dalam masa yang sama, dia datangkan juga dengan dosa-dosa dia dengan manusia.
yang mana dosa tersebut terpaksa dia balas, terpaksa dia bayar balik. Tuan-tuan, kita ni tuan-tuan kadang-kadang kita ni ahli ibadah dah. Rajin sembahyang, rajin puasa, bercakap agama cukup pandai. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, mulut kita tidak jaga. Kita maki orang tu, kita maki orang ni, kita cerca orang tu, kita cerca orang ni. Mulut ni tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya akan menjadi bebanan kita bila mana kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dengan mulut tersebut kita terpaksa bayar balik hutang kita dengan manusia. Wa yati wa qad syatama hadza. Dia datangkan juga dengan dosa-dosa maki pada orang, menganjing orang, terul orang. Wa yati wa qadhafa hadza, dan dia menuduh orang itu berzina, dia menuduh orang ni mencuri, dia menuduh orang tu dan ini itu dan ini. Maka tuan-tuan, itu semua tuan-tuan akan menjadi bebanan dia bila mana dia berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, dalam hidup kita ni tuan-tuan, apa saja yang kita nak lakukan, letak dulu syurga ataupun neraka. Yang ni syurga, yang ni neraka. Ya, dalam hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan ayah dan ibu kita, hubungan kita dengan anak kita, hubungan kita dengan suami kita, hubungan kita dengan isteri kita, kita letak dulu tuan-tuan dan puan-puan. Apa dia kita letak? Kita letak dosa dan pahala. Buat macam ni dapat pahala ataupun tidak. Buat macam ni dosa ataupun tidak. Syurga ataupun neraka. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Kita sebagai orang Islam ni, matlamat kita itu. Matlamat kita ialah syurga dan neraka. Tidak ada tengah-tengah. Tidak ada duduk tengah-tengah. Macam kita dalam dunia ni senang. Ada kaya, ada miskin. Ada tak golongan pertengahan? Ada. Dia ni kaya pun tak, miskin pun tak. Senang dalam dunia. Tapi di akhirat tidak ada tuan-tuan. Yang ni yang berjaya masuk dalam syurga. Yang tak berjaya masuk dalam neraka. Jangan kita kata, okey tak apalah, neraka sekejap pun tak apa. Tak tuan-tuan dan puan-puan, saya tak mau neraka sekejap. Walaupun benda tersebut diberikan ataupun disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang ada iman walaupun kecil macam mana pun, dia akan tetap masuk syurga. Tapi kok mana pun kena celup dalam neraka dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan anggap neraka itu benda yang ringan, benda yang mudah. Sebab apa? Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, azab yang paling ringan sekali. Seorang lelaki diletakkan jamratan, dua jamrah, dua bara api di kaki dia, sehingga dengan sebab perkara tersebut mendidih otak dia. Tuan-tuan, kalau kita pijak api dalam dunia, bukan kata bara, kita pijak api dalam dunia, yang panasnya di kaki, adakah panas kepala? Tak. Perut pun tak panas, kepala lutut pun tak panas tuan-tuan. Kita pijak di kaki, kita letak kaki kita di api. Di atas api kita letak yang terbakarnya kaki. Tapi api dalam neraka bukan hanya kaki, seluruh benda-benda yang ada di tengah ni sampai kepada kepala kita mendidih tuan-tuan dan puan-puan. Ini kepanasan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu azab yang paling ringan. Cuba bayangkan azab yang paling pedih, azab yang berada di bawah dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini perkara pertama yang disebutkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, untuk sama-sama kita renungi, untuk sama-sama kita bermuhasabah. Kita cuba untuk kenal Allah, letak dalam diri kita Allah Subhanahu Wa Taala perkara yang utama dalam hidup kita. Mudah-mudahan apa sahaja yang kita lakukan, walaupun manusia tohmah kita, walaupun manusia keji kita, dengan sebab ketaatan kita pada Allah, abaikan. Sebab apa? Kita letak matlamat kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah diri kita ni seperti mana peribadi yang kita sebutkan tadi, Uwais Al-Qarni, seperti mana Ar-Rabi' bin Khuzaim yang mendapat pujian daripada sahabat Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa cukup untuk perkongsian kita pada hari ini. Benda yang pertama, dia ada 6 tuan-tuan. Dia ada 6 benda yang disebutkan oleh Sayyidina Ali, iaitu yang pertama, orang yang kenal Allah kemudian dia taat. Saya ulas satu baru hari ini. Yang kedua ialah orang yang kenal syaitan kemudian dia ingkar perintah syaitan. Saya terjemahkan dulu. Kemudian yang ketiga, orang yang kenal akan kebenaran dan dia ikut kebenaran tersebut. Kemudian yang keempat, orang yang kenal tentang kebatilan, maka dia meninggalkan kebatilan tersebut. Orang yang kenal dunia, farafadaha,
dan orang yang mengenal dunia, kemudian bila mana dia kenal dunia, dia menolak dunia tersebut. Wa arafal akhirah, dan orang yang kenal akhirat, fatalabaha, kemudian bila mana dia kenal akhirat tersebut, dia mengejar akhirat tersebut. Jadi ini 6 perkara yang disebutkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bila mana kita kenal dan kita ada tindakan, bukan hanya kenal tapi tidak melakukan tindakan, tak kena tuan-tuan. Ya, kita dah tahu bahawa di depan kita ni ada roadblock, ataupun kita tahu dah di depan kita ni ada speed trap, kamera speed trap. Kita lalu atas highway tuan-tuan dan puan-puan, kita melihat ada signboard warna kuning. Kan? Ada AES di depan kita. Ya. Apa yang kita buat? Kita akan perlahankan, kita akan patuh kepada had laju. Sebab apa? Sebab kita ambil pengajaran daripada apa yang kita lihat tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, begitulah juga dalam bab ni. Kenal saja, tahu saja, tapi tanpa tindakan tak guna. Dia perlu tahu dan juga ada tindakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya sekadar ini dulu untuk perkongsian kuliah subuh kita pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada pagi ini dapat sedikit sebanyak manfaat dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ada ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita semua. Wallahu alam. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah itu daripada kedhaifan dan kejahilan diri saya. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan sepanjang perkongsian kita pada pagi ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.